Saya minta orang awam berhati-hatilah ketika berada di kawasan ini. Tu masa kita nak ambil dia tu, nak ambil tapi tu macam dua orang tu macam dia mengalah. Dah saya hantar di sini, saya tak ada duit nak balik. Abang saya call pun handset dia, handset. Akhirat pun Tuhan akan balas juga. Tak apa, ini hanya di dunia je. Reda lah apa ni. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam kalender jenayah edisi 23 Februari 2013. Paparan pertama kalender jenayah minggu ini. Minggu lalu kita dikejutkan dengan perbuatan seorang pembantu rumah yang tergamak melambung anak majikannya hanya kerana bayi berusia 4 bulan itu menangis tidak berhenti. Namun perbuatannya terbongkar melalui rakaman CCTV yang dipasang oleh ibu bapa mangsa. Pada 7.45 pagi pada hari kejadian, ibu bapa mangsa yang sedang bersarapan di sebuah kopitiam terkejut apabila melihat bayi sulung mereka dilambung dan dihempas pembantu rumah melalui rakaman kamera dita tertutup di telefon bimbit bapa mangsa. Berikutan itu, ibu mangsa Nina Suraya Sulaiman, 24 tahun, segera menghubungi jiran supaya menyelamatkan anaknya sebelum kedua-dua mereka bergegas pulang. Bapa mangsa kemudian menghubungi polis dan tertuduh ditahan pada 9.15 pagi. Mahkamah Session Kuantan menjatuhkan hukuman penjara sejumlah 20 tahun ke atas seorang pembantu rumah warga Indonesia selepas mengaku bersalah terhadap dua pertuduhan mendera seorang bayi lelaki berusia 4 bulan Jumaat lalu. Hakim Muhammad Azhar Osman memutuskan hukuman itu memandangkan kesalahan yang dilakukan Yuliana 23 tahun amat serius dan mendatangkan kesan besar bukan sahaja kepada keluarga mangsa tetapi masyarakat di seluruh dunia. Bagi kesalahan pertama, tertuduh dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan 5 tahun penjara untuk kesalahan kedua. Bagaimanapun, Muhammad Azhar memutuskan kedua-dua hukuman itu berjalan serentak dan tertuduh hanya perlu menjalani hukuman penjara 15 tahun dari tarikh tangkapan iaitu pada hari kejadian. Tak apa dia. Akhirat pun Tuhan akan balas juga. Tak apa, ini hanya di dunia je. Reda lah apa ni. Bagaikan mini kasino. Itu yang berlaku di sebuah kawasan berhampiran tanah perkuburan Cina di Sungai Buloh apabila ratusan buruh warga asing menjadikan kawasan itu sebagai lokasi mereka bermain bola golek, dadu, malah sabung ayam. Namun, kegiatan mereka akhirnya dibongkar oleh polis di 7 IPK Selangor baru-baru ini. Lebih 100 buruh warga asing yang sedang asyik bermain judi bola golek, dadu dan sabung ayam berhampiran tanah perkuburan Cina di Kampung Bahagia Bukit Lagong Sungai Buloh bertempiaran lari apabila premis haram itu diserbu cawangan kongsi gelap maksiat dan perjudian di 7 IPK Selangor Khamis lalu. Dalam serbuan jam 3 petang itu, 16 pekerja warga asing dan 4 lelaki tempatan yang juga penganjur perjudian terbabit diberkas manakala bakinya bertempiaran lari ke arah hutan belukar berhampiran. Pegawai terus di 7 IPK Selangor DSP Rohan Shah Ahmad berkata, serbuan hasil maklumat awam selain intipan pihaknya sejak 2 minggu lalu. Menurutnya, siasatan awal polis mendapati 3 daripada 20 ayam jantan yang digunakan dalam pertarungan mati dipercayai akibat cedera dalam pertarungan. Semua yang ditahan disiasat mengikut Seksyen 44 Akta Binatang 1953 dan Seksyen 7/2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Mengejutkan apabila serbuan Jabatan Agama Wilayah Persekutuan baru-baru ini sempena sambutan Hari Kekasih yang difatwakan haram membawa kepada penahanan seorang remaja lelaki berusia 13 tahun yang ditahan ketika berdua-duaan bersama pasangannya
di ibu negara. Lima pasangan termasuk seorang remaja lelaki bawah umur ditahan pihak berkuasa dalam operasi cegah maksiat sempena Hari Kekasih yang dijalankan Penguatkuasa Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Jawi di sekitar ibu kota bermula jam 11 malam semalam hingga 4 pagi tadi. Semua yang ditahan berusia 13 hingga 50 tahun dan disiasat di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah 1997 yang membawa hukuman denda dan penjara jika sabit kesalahan. Umur apa? 13. 13? Ha. Kau sekolah? Berhenti ya bang. Lagi jalan dengan kakak saya tadi. Tadi dia kat SCC. Nanti rumah dia kat Coket, rumah saya kat Gombak. Batu 6. Dah saya hantar di sini, saya tak ada duit nak balik. Abang saya call pun handset dia. Handset saya dia pakai, handset dia bagi kat saya ni. Kerja banyak? Kerja? Anak saudara. Abang tak lewat? Tak nak hantar saya balik. Lepas tu nak tengok dia tak ada tu. Ada tambang. Nak balik-balik. Dia duduk sini besok susu balik. Saya dah tengok. Orang ramai diminta sentiasa mengawasi anak masing-masing, terutama yang masih kecil, berikutan kehadiran beberapa suspek yang didapati mahu menculik anak kecil di sekitar ibu negara. Baru-baru ini pendedahan seorang lelaki yang hampir diculik cucunya ketika mereka sedang membeli belah di Pasar Keramat. Saya ambil saya pilih petai. Dia petai tu cucu saya dia belakang. Saya suruh cucu saya pegang poket ni. Jadi tengah pilih-pilih tu tengok tu lama ringan kat poket ni, macam tak ada benda pegang lah. Saya pusing kiri, pusing belah kanan tengok baju merah. Dia pakai baju merah. Ikut juga tengok dia orang bawa. Kemudian saya pun terus ikut dia dah masuk lorong buah tu. Oh, saya panggil. Sapi. 2-3 kali saya panggil. Jeritan seorang datuk memanggil cucunya yang ketika itu sedang mengikut seorang lelaki menyelamatkan cucunya itu daripada diculik lelaki terbabit dalam kejadian di Pasar Keramat kemarin. Datuk berkenaan Syed Sulaiman Syed Aid, 62 tahun berkata, ketika kejadian kira-kira jam 8.30 pagi itu, dia bersama cucunya Syed Muhammad Syafi'i berusia 4 tahun pergi ke pasar berkenaan untuk membeli keperluan harian. Katanya ketika berhenti di gerai sayur-sayuran, dia meminta cucunya itu supaya jangan ke mana-mana, namun tidak lama kemudian menyedari anak kecil itu sudah tiada. Laporan eksklusif My Metro TV minggu ini membawa penonton ke hentian Puduraya di mana sekumpulan warga asing yang dipercayai kaki seluk saku kembali aktif. Ikuti laporan yang disediakan Nurul Huda Kosnon. Langgar dan ambil wang atau barang berharga. Itu taktik digunakan penjenayah seluk saku warga asing untuk menjalankan kegiatan haram mereka tanpa disedari mangsa di sekitar hentian Pudu bagi mendapatkan wang dengan mudah. Malah mereka dipercayai melakukan kegiatan itu secara berkumpulan lebih 5 orang. Sementara itu, Ketua Polis Dangwangi Asisten Komisioner Zainuddin Ahmad mengesahkan kegiatan itu namun ia masih terkawal. Pihaknya komited dalam membanteras jenayah itu selain menyeru orang awam dan peniaga sekitar kawasan berkenaan sentiasa menyalur maklumat. So, yang pertamanya saya minta orang awam berhati-hatilah ketika berada di
di kawasan ini, terutamanya pada musim-musim hari perayaan di mana keadaan sesak dengan orang ramai, kita tak akan sedari kehadiran mereka ini. Yang keduanya, elakkan daripada meletakkan beg duit atau barang-barang berharga di dalam beg yang disandang, kerana mereka akan menoreh beg tersebut dengan pisau yang tajam ataupun akan menyelup ke dalam beg tersebut dengan kepakaran mereka. Dan juga hendaklah berhati-hati berhadapan dengan kumpulan-kumpulan yang tidak dikenali yang menghampiri kita, mungkin berpura-pura berlanggar dengan kita, mungkin berpura-pura menjatuhkan barang di hadapan kita dan untuk menarik perhatian kita. Inilah taktik-taktik yang digunakan oleh mereka. Di samping itu juga saya juga ingin menyerulah kepada penjajah-penjajah ataupun orang ramai yang mengetahui kejadian ini atau melihat kejadian ini, tampil ke hadapan kepada pihak polis untuk memberikan maklumat tentang kejadian ini, untuk pihak kami membuat perancangan-perancangan yang lebih rapi berpandukan kepada maklumat tadi bagi menangkap penjana-penjana ini. Sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Pastikan anda terus melayari laman web metro.com.my untuk mengikuti pelbagai kandungan berita dan video menarik setiap hari. Sekian dulu dari saya, Gaddafi Musli dan kru penerbitan kalender jenayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.